Bertaubatlah, betul ya. Kita bertaubat ya. Semalam kita dalam maulid kita malam, salah satu di antara yang saya sentuh ialah tentang sekarang zaman waktu taubat. Taubat ini perlu. Taubat ini perlu sangat untuk kepentingan masa lampau dan masa silam, dunia dan akhirat. Taubat. Dengan taubat itu wajib. Nombor satu, tak ada orang bilang aku tak perlu taubat. Dan tidak ada orang boleh bilang atas perkara ini aku tak perlu taubat. Hatta ada ibadat pun kena taubat. Hatta ada ibadat pun dah kena taubat. Walau tak ada dosa pun kena taubat. Dan taubat adalah proses orang mukmin sampai akhir hayatnya. Taubat. Sudah ada pencapaian pun taubat. Firman Allah Ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Apabila sudah sampai pertolongan Allah Ta'ala dan pembukaan, kau akan dapat dilihat orang masuk dalam agama Islam berbondong-bondong, maka wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi fawaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah kau ucap tasbih kepada Tuhanmu dan minta ampun. Minta ampun. Siapa itu? Rasulullah. Ada dosa? Tak ada dosa. Setelah buat apa? Setelah berdakwah, berperang, Fathul Makkah, susah payah, berhijrah, pencapaian, tobat tak tinggal. Tobat tak tinggal. Sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa mulanya? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maka tidak ada satu bab pun orang mengatakan ini kita sudah clear tak perlu ditaubatkan. Itu cakap orang sombong. Kalau orang mengatakan perkara ini tak perlu taubatkan. Semua perkara dah sembahyang, dah Assalamualaikum warahmatullahi pun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi yang tak pernah berdosa, Nabi yang satu hari sekali istighfar, dan Nabi istighfar bukan hanya setakat di mulut dia macam kita ya. Nabi istighfar dengan betul-betul merasai baginda minta ampun pada Allah Ta'ala. Nabi mengatakan tu tobat kamu, aku sungguhnya aku tobat satu hari 70 kali. Yang ada riwayat mengatakan sampai 100 kali Nabi sekali duduk tobat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, dah beriman. Beriman tu lebih daripada Islam, dengan keyakinan dan dipraktikkan dengan amalannya sekali pun. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat atas dosa-dosa kita yang silam cukup banyak, yang sengaja, yang tak sengaja ya, yang zahir dan yang batin. Yang sengaja macam-macam lah, yang tak sengaja macam-macam lagi macam-macam. Kemudian yang zahir, tinggalkan sembahyang, tinggalkan puasa, mengumpat. Yang batin, ujub, riak, takabur, itu semua tu wajib taubatkan ya. Bahkan itu lebih bahaya dan itu tak terkesan oleh manusia. Taubat, taubatan nasuha, taubat untuk segala dosa-dosa yang silam dan terampun segala dosa-dosa silam. Alhamdulillah, maka sekarang hatinya sudah bersih, bahkan dipancari hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi taufik oleh Allah Taala, dapat terpimpin ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, fungsi tobat. Maka dengan tobat ini dosa yang silam lepas, dapat mulakan era baru dalam keadaan suci dan terus masuk dalam suci. Itu peranan tobat. Kalau tanpa tobat dengan keladak-keladak kotor, macam mana nak proceed? Tak akan boleh proceed ya. Maka minta ampun pada Allah Taala, sudah bersih dari segala dosa-dosa kita, maka Allah Taala beri hidayat, dapat dengan taubat ini menghapus dosa yang silam. Dengan tobat ini mencegah dosa yang akan datang. Dengan hidayat pada Allah Ta'ala, dengan dah bersih hatinya, dah terang hatinya, nampak perbuatan yang dia buat dulu jelek rupanya. Nampak perbuatan yang dia buat dulu tu hina rupanya. Nampak perbuatan yang dia buat dulu kotor rupanya. Nampak perbuatan yang dia buat dulu tak manis rupanya. Berkat tobat. Berkat tobat ya, berkat tobat. Saya suka pesankan kita baca istighfar yang disusun oleh Imam Hasan bin Abdullah Al-Haddad, anak Imam Haddad ya. Kita baca istighfar. Kau jangan bilang ini bid'ah ni. Nabi pun tak ada susun. Pasal Nabi tak ada berdosa macam dia. Sebab itu Nabi tak susun macam dia. Dia rasa dia berdosa, sebab itu dia susun yang panjang-panjang. Kalau kau rasa itu bid'ah, tak macam Nabi, bagus. Maka kalau kau tak nak, kau bilang ini Nabi tak buat ni, betul? Maka kalau kau rasa ini tak betul, kau kena baca istighfar yang lebih panjang pada ini. Kau kena susun istighfar yang lebih panjang pada ini. Sebab apa? Dosa kau lebih banyak pada Imam Hasan Al-Haddad. Kau bilang ini bid'ah ni, Nabi tak ada buat. Betul, sebab Nabi tak ada banyak dosa.
maka Nabi tak ada dosa. Sebab itu Nabi istighfar apa yang sederhana. Imam ini rasa sangat berdosa, sebab itu disusun panjang-panjang istighfarnya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau engkau rasa ini bukan daripada Nabi, ini dia bikin sendiri, dia sendiri dibikin dah begitu panjang, siapa lebih dekat sama Nabi? Engkau ke dia? Siapa lagi kurang berdosa? Engkau ke dia? Dia yang tak begitu banyak dosa, istighfarnya begitu panjang. Engkau yang dah banyak lebih dosa pada dia, istighfar, kau kena susun istighfar lebih panjang. Kau tak sanggup, kau baca istighfar dia. Istighfar Rejab yang disusun oleh Imam Hasan tu sangat-sangat berkesan untuk capai taubatan nasuha. Namanya istighfar Rejab, tapi amalannya sepanjang tahun, tuan-tuan sekalian. Saya cadang paling-paling tidak sebulan sekali baca. Sebulan sekali baca. Sebagusnya seminggu sekali baca. Jadi dosa-dosa silam tu makin digilap, makin digilap, makin digilap, dan untuk akan datang terhalang daripada buat dosa. Dengan berkat istighfar itu dapat hidayat pada Allah Ta'ala, jejik pada dosa dan terhalang daripada dosa. Sampai kadang-kadang nafsu kita datang balik. Maklum manusia tengah lemah, syaitan pun bisik, dah lama lah, dah sekian bulan kau tak buat perkara ini, dah dari bulan Rejab kau tak buat perkara ini. Adalah perkara tabiat kita yang keji itu. Kadang-kadang kita sanggup, tak apalah, nanti aku boleh istighfar balik lah. Tapi kau dah mengamalkan istighfar Rejab, kau nak buat balik, kadang-kadang hati jelek, tak suka nak buat balik, takut. Okey, alhamdulillah berkat istighfar tu kau rasa jelek. Kadang-kadang nafsu datang, rasa sanggup mengorbankan kesucian itu kerana nak puaskan nafsu. Tapi dengan berkat istighfar itu, dengan kau jadi orang terpelihara oleh Allah Ta'ala, takdir terhalang daripada dosa itu. Tengah nak pergi dansa, tahu-tahu PKP, alamak, tak boleh. Tengah nak pergi main judi, tahu-tahu tangannya sengal, tak boleh kocok pakau, umpamanya, takkan nak kocok pakai mulut, umpamanya. Dan kalau dulu dia tak dapat gini, dia punya kaciwa, dia punya gundah gulana, kenapa tak dapat buat kacau ni buat kacau. Tetapi kalau dia ada istighfarnya itu, dia tak buat, dia syukur, alhamdulillah Tuhan halang aku, kau tidak berdosa kembali aku hari ini, tetapi masih continue suci aku hari ini, syukur, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, syukur berkat istighfar itu. Tuan-tuan terailah, khususnya tuan-tuan yang ada melakukan dosa yang tetap. Siapa? Macam kita semalah ada melakukan dosa yang tetap, dosa yang regular kita bilang ya. Coba amalkan istighfar Rejab ni, insya-Allah dapat pengampunan, insya-Allah dapat terpelihara daripada dosa ini, dan insya-Allah dapat clear daripada dosa ini. Insya-Allah try amalkan istighfar Rejab ini ya. Insya-Allah kita baca sekarang muka surat 30 bab taubat. Maka jangan bilang tak boleh taubat ya, jangan bilang perkara ini tak perlu taubat ya. Ustaz, saya sakit, maka saya sembahyang pakai tayamum, saya jamak, perlukah saya taubat pada Allah Ta'ala? Tak perlu, sebab itu ti'zur memang begitu cara sembahyangnya, tak perlu taubat. Astagfirullah, kau dah sembahyang full dengan wudu, sembahyang tamam pada waktunya, itu pun lepas sembahyang astagfirullah minta ampun. Ini kan pula kalau walau sakit sekalipun, walau dengan itu pun ya Allah kau terima ini sebagai satu keuzuran ya Allah, tak boleh satu apa perkara pun kau tak boleh sebut tak perlu dipertaubatkan. Apa sekalipun perlu ditaubatkan. Puasa, dah capai puasa, apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Minta ucap syahadat, ucap istighfar, kemudian minta syurga, minta jauh daripada api neraka. Tak tinggalkan taubat di situ. Haji, dalam kita tawaf semua tu ada minta ampun tak? Doa-doa tawaf semua ada minta ampun, semua ada. Di Arafah ada doa minta ampun tak? Ada minta ampun. Jadi semua itu sebut tentang haji. Ini hari kita 30 hari bulan Syawal ya. Sebulan lagi kita akan masuk 1 hari bulan haji. Kecil besar hati kita dapat berhimpun macam dulu ke tidak ya. Kita baca mulai malam Syawal, nanti mulai malam 1 Zulhijjah mula baca la ilaha illallah adadal layali wad duhur. Allah, jadi kita tak lepas satu musim ada amalannya ya. Ada amalannya. Lebih-lebih lagi zaman fitnah ini, jangan tak dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Ada orang tahu kita suruh dia ada masalah macam-macam hal, macam cempisin manusia, ada macam-macam masalah. Jadi kita bilang cuba inti taubatkan pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan segala dosa kita diampunkan, mudah urusan kita. Dia marah saya, awak ni cakap apa ni? Cakap baik sikit ni, jangan pandang orang sembarangnya, suruh orang tobat. Jangan pandang orang sembarangnya.
Oh, rupanya dia waliah rupanya. Allah, aku ni salah cakap rupanya. Punya sombong. Suruh tobat dia tak nak terima. Tak nak terima. Cakap apa ni? Jangan cakap sembarang ni. Jangan cakap sembarang. Tobat tu cakap sembarang. Astaghfirullahaladzim. Untuk dia tu disuruh tobat tu maknanya cakap sembarang. Itu macam punya manusia pun aku ada jumpa. Yang orang buat amalan-amalan lantaran uzur. Agak-agak salah tidak nak kata. Tak ada itu uzur. Memang tak perlu tobat. Tak perlu tobat. Perkataan tobat tak boleh sebut tak perlu tobat. Angkuh tu namanya. Ghurur, tertipu. Seolah-olah amalan kau dah confirm diterima oleh Allah Ta'ala. Tak boleh. Dah puasa, dah sembahyang. Semua puasa istighfar. Tetap minta ampun pada Allah Ta'ala.